Abah, apa dia benda hidup? Oh, benda hidup mesti boleh bergerak. Abah, awan itu bergerak. Adakah itu benda hidup? Tidak, sebab benda hidup juga mesti boleh membesar. Abah, ombak itu bergerak dan makin membesar. Adakah itu benda hidup? Tidak, benda hidup bukan sekadar bergerak dan membesar. Benda hidup mestilah boleh bernafas dan membiak. Mari kita senaraikan benda-benda yang kita dapat lihat di dalam gambar di sebelah. Ayam, basikal, nenek, pokok, kasut, bunga, bola dan sebagainya. Wah, banyaknya benda yang sudah kita senaraikan. Sekarang, mari kita asingkan benda-benda ini kepada dua kumpulan. Seperti yang kita lihat, benda-benda ini telah dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Mari kita senaraikan bersama-sama. Sebentar tadi, kita telah mengumpul benda mengikut kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup terdiri daripada manusia, haiwan, dan tumbuhan. Apakah yang membezakan benda hidup dan benda bukan hidup? Mari kita lihat bersama-sama. Antara ciri-ciri benda hidup ialah benda hidup memerlukan makanan dan minuman. Gambar di atas menunjukkan arnab sedang menikmati daun-daun yang diberikan kepada mereka. Bolehkah kita bayangkan bagaimana hidup kita tanpa makanan dan minuman? Benda hidup juga boleh bergerak dengan sendiri. Lah. Pak. Aku lagi cari mama muda. Benda hidup juga boleh bertelur dan membiak, seperti ayam dan burung.
Benda hidup juga boleh bernafas, seperti manusia dan haiwan. Benda hidup juga boleh membesar. Setelah kita lihat video-video tadi, kita dapat mengetahui bahawa manusia, haiwan dan tumbuhan adalah benda hidup. Sekarang, mari kita lihat benda bukan hidup. Jom kita sama-sama perhatikan dalam gambar sebelah. Mari kita lihat video di sebelah. Jom! Pada suatu hari, seorang budak lelaki berjalan di sepanjang tebing sebatang sungai. Dia nampak seekor burung bangau yang kelihatan sedih. "Kenapakah awak sangat kurus?" budak lelaki itu bertanya kepada burung bangau. "Ikan tidak timbul, jadi saya tidak mempunyai makanan yang cukup untuk dimakan." "Oh ikan, silalah timbul," panggil budak lelaki itu. Ikan menjulurkan kepalanya di celah-celah teratai. "Saya tidak dapat timbul," kata ikan. Teratai menutup seluruh permukaan air. "Kenapa awak menutup permukaan air?" budak lelaki itu bertanya kepada teratai. "Burung bangau tidak dapat memakan ikan jika awak berbuat begitu." "Tetapi kami memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan," jawab pokok teratai. "Saya tahu," jawab budak lelaki itu. "Tetapi semua tumbuhan dan haiwan di dalam air perlu bernafas." "Maafkan saya," jawab teratai. "Saya terlupa bahawa sungai adalah untuk semua haiwan dan tumbuhan yang hidup di sini. Semua benda hidup memerlukan air, udara dan makanan untuk meneruskan hidup." Tamat sudah pembelajaran kita tentang benda hidup dan benda bukan hidup. Sekarang, mari kita pelajari tentang deria manusia. Jom sama-sama kita lihat. Terdapat 5 deria manusia iaitu penglihatan,
pendengaran, bau, rasa dan sentuhan. Mari kita lihat organ deria pula. Mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Itu adalah organ deria manusia. Mata digunakan untuk melihat sesuatu yang berwarna, saiz besar atau kecil, dan sesuatu benda yang ada di sekeliling kita. Hidung untuk menghidu, bau yang harum atau bau yang busuk. Telinga digunakan untuk mendengar bunyi yang kuat atau bunyi yang perlahan. Lidah pula digunakan untuk merasa manisan, pahit atau masam. Kulit digunakan untuk menyentuh permukaan yang kasar atau permukaan yang licin. Benda. Apabila salah satu daripada deria kita tidak berfungsi, kita gunakan deria lain untuk mengelas atau mengenal pasti benda di sekeliling kita. Anda boleh menggunakan deria sentuhan anda untuk mencari lampu suluh. Pernahkah anda mendapat selsema? Deria bau atau deria rasa anda tidak berfungsi apabila anda sakit. Walaupun anda tidak berasa sihat, anda masih boleh menggunakan sentuhan, penglihatan dan pendengaran untuk mengenal pasti sesuatu. Kadangkala, seseorang mungkin tidak dapat melihat dan mendengar. Budak lelaki ini memakai cermin mata. Dia mempunyai kesukaran membaca tulisan di papan tulis dan di dalam bukunya. Budak ini menggunakan alat bantu pendengaran kerana dia mempunyai masalah pendengaran. Orang buta ini boleh berjalan di jalan raya menggunakan tongkat. Mari kita sama-sama tonton cerita di sebelah. Harry dan ibunya pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Harry berasa gembira melihat semua buah-buahan. Sesetengah buah berwarna hijau, ada yang kuning, ada yang coklat dan ada yang ungu. Sesetengah buah adalah bulat, sesetengah lagi adalah bujur. Sesetengah buah mempunyai permukaan yang kasar. Buah yang lain mempunyai permukaan yang licin. Harry memilih beberapa biji buah kegemarannya. Harry sangat gembira apabila mereka pulang ke rumah. Dia menggemari bau buah-buahan tersebut. Harry tidak sabar untuk merasai setiap buah. Beberapa buah adalah masam dan ada juga yang manis. Kita menggunakan deria kita untuk mengelaskan objek berdasarkan ciri-cirinya. Kita menggunakan mata kita untuk melihat sama ada suatu objek itu adalah besar, kecil, berwarna hijau atau ungu. Kita menggunakan lidah kita untuk mengetahui sama ada makanan rasa manis, masam, masin atau pahit. Kita menggunakan hidung kita untuk menghidu bau wangi, buah-buahan, hanyir atau busuk. Kita menggunakan telinga kita untuk mendengar bunyi muzik, bising, ngiau atau kicauan. Kita menggunakan tangan kita untuk menyentuh
dan merasa sama ada sesuatu itu lembut, licin, kasar atau keras. Pada suatu hari yang cerah, Sam tiba di pantai bersama keluarganya. Ibu Sam meminta supaya semua orang memakai kacamata hitam. Ayah berjaya memasang payung besar untuk memberikan teduhan, walaupun bayu dingin asyik menjatuhkannya. Sam dan adik perempuannya, Ellie, memakai pelindung mata, penyumbat telinga dan klip hidung renang mereka sebelum masuk ke dalam air. Selepas seketika, kedua-dua mereka keluar daripada air laut. Bayu dingin membuatkan mereka menggigil. Ibu cepat-cepat mengambil tuala untuk membalut mereka. Tahukah anda kenapa? Kulit ialah satu organ deria yang boleh bergerak balas terhadap keadaan panas atau sejuk, kering atau basah. Jika kulit kita tidak mengesan perubahan dalam persekitaran, kita boleh jatuh sakit dengan mudah. Pendedahan kepada cahaya matahari untuk satu masa yang lama akan merosakkan kulit kita. Begitu juga, kita mesti melindungi kulit kita bila persekitaran adalah sejuk dan menggunakan baju hujan atau payung bila hujan. Cahaya terang, objek tajam atau bahan kimia adalah berbahaya kepada mata kita. Untuk melindungi mata kita, kita perlukan cahaya yang mencukupi semasa membaca, memakai kacamata hitam semasa cuaca cerah dan memakai pelindung mata renang semasa menyelam. Adalah baik untuk mengekalkan satu jarak yang sesuai semasa menonton televisyen. Hidung kita boleh mengesan dan bergerak balas terhadap jenis bau yang berlainan. Bau busuk dan bahan kimia beracun adalah bahaya kepada badan kita. Kita patut memakai topeng untuk mengelakkan daripada menyedut asap atau bahan kimia melalui hidung kita. Telinga kita bergerak balas terhadap bunyi. Bayangkan apa akan berlaku jika kita tidak dapat mendengar bunyi? Bagaimanakah anda akan tahu bahawa sebuah kereta sedang menghampiri? Bunyi boleh memberi amaran kepada kita tentang bahaya yang menghampiri. Bagaimanapun, bunyi kuat boleh merosakkan telinga kita. Adalah penting untuk memakai palam telinga keselamatan jika menggunakan peralatan yang bising seperti gerudi kuasa. Lidah ialah satu organ deria yang boleh membantu kita membezakan rasa. Bagaimanapun, makanan yang panas atau pedas dan bahan beracun seperti bahan kimia adalah bahaya kepada manusia. Kami guna mata, lihat banyak warna, saiz yang berbeza, bentuk pun juga. Kita guna telinga, bunyi kita dengar, ada yang perlahan, yang kuat dihindar. Kulit kita sentuh, macam-macam benda, kasar, keras, halus, licin pun ada. Hey! Lidah untuk rasa, manis, masin, masam, untuk sedap makan, bau dengan hidung, 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 hidung.